Selamat petang, kami daripada kumpulan 1, Seksyen 1 ingin menerangkan tajuk mengenai kumpulan kami iaitu penggunaan teknologi mesra alam hijau dalam industri pembinaan. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami yang pertama iaitu Muhammad Hafizan bin Husin, Muhammad Syafiq bin Abdul Latif, Miklin Jebun bin Maiman, Muhammad Akmal Ilham bin Ahmad Ruslan, Muhammad Suhaili bin Makri dan saya, Muhammad Nur Ilham bin Nordin. Seterusnya adalah mengenai pengenalan pendek mengenai teknologi hijau. Teknologi hijau dikenal lagi sebagai teknologi yang mampan, di mana ia merujuk kepada penggunaan teknik mesra alam dan cekak tenaga dalam industri pembinaan di Malaysia. Matlamat teknologi hijau adalah untuk mengurangkan kesan alam sekitar pembinaan, di samping meningkatkan kecekapan tenaga dan mengurangkan kos yang terlibat di dalam aktiviti pembinaan ini terhadap alam sekitar. Hello, nama saya Miklin Jebun bin Maiman dan saya akan menyambung pemandangan tentang pernyataan masalah. Daripada apa yang kami telah dapati, pernyataan masalah pertama ialah penggunaan terhad teknologi hijau dalam industri pembinaan. Menurut kajian Chen pada tahun 2018, sebab utama penggunaan terhad ini termasuk kurangnya kesedaran dan pemahaman tentang faedah teknologi hijau, serta persepsi kos dan risiko yang berkaitan dengan pelaksanaannya. Permasalahan seterusnya adalah kekurangan penyeragaman dan peraturan dalam pembinaan hijau. Menurut kajian Kibet pada tahun 2016, pada masa ini tiada definisi seragam tentang apa yang membentuk pembinaan hijau dan juga tiada piawan atau garis panduan yang konsisten untuk mengukur prestasi alam sekitar bangunan. Permasalahan yang ketiga adalah latihan dan pendidikan yang tidak mencukupi dalam pembinaan hijau. Satu kajian mendapati bahawa pembina dan kontraktor sering kekurangan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk melaksanakan teknologi hijau dengan berkesan seperti sistem cekap tenaga, sistem tenaga yang boleh diperbarui dalam bahan lestari. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Suhaili bin Bakri, metrik number AP190418. Okey, pada hari ini saya akan menerangkan mengenai pernyataan masalah dalam kajian. Okey, seterusnya adalah akses terhad kepada pembiayaan untuk projek pembinaan hijau. Di sini dia menyatakan ramai pembina dan kontraktor menghadapi kesukaran untuk mendapatkan pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan teknologi hijau disebabkan oleh kekurangan pemahaman atau persepsi risiko oleh institusi kewangan. Seterusnya, permasalahan kajian adalah penilaian dan pengukuran yang tidak mencukupi terhadap kesan alam sekitar pembinaan hijau. Menurut kajian yang diterbitkan oleh Maradagokis dalam Journal of Sustainable Development of Energy, Water and Environment System, keadaan ini berlaku oleh kekurangan metodologi yang jelas dan konsisten untuk menilai prestasi dalam sekitar projek pembinaan hijau. Dan ia mendapati bahawa walaupun terdapat pelbagai alat dan metodologi yang tersedia untuk menilai prestasi alam sekitar projek pembinaan hijau, ia selalunya tidak konsisten dan tidak diterima pakai secara meluas, dan ini menyukarkan untuk membandingkan prestasi alam sekitar bagi projek yang berbeza dan mengukur dengan tepat kesan keseluruhan pembinaan hijau. Dan permasalahan kajian terakhir adalah penentangan terhadap perubahan dan kekurangan kerjasama dalam industri pembinaan. Okey, penentangan ini berlaku disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesedaran teknologi hijau dalam kalangan profesional pembinaan serta kekurangan insentif untuk mengamalkan alaman mampan. Ini dibuktikan oleh Veleva dalam kajiannya mendapati bahawa profesional pembinaan sering kekurangan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk melaksanakan teknologi hijau dan mungkin tahan terhadap perubahan kerana kurangnya pemahaman tentang faedah amalan lestari. Okay, Assalamualaikum. Saya Muhammad Syafiq. Sekarang saya teruskan pembentangan ini kepada strategi penggunaan teknologi mesra alam dalam industri pembinaan. Baik, yang pertama adalah strategi pemilihan air, sistem penuaian air dan juga sistem guna semula air kelabu. Sistem penuaian air hujan merupakan satu sistem yang mengumpul, menyimpan dan mengagihkan air hujan yang mengalir dari atas bumbung lalu disimpan ke dalam tangki simpanan dan diagihkan kepada penggunaan luaran atau dalaman rumah maupun bangunan. Penggunaan sistem penuaian air hujan ini adalah
berkesan dan mampu menerapkan kelestarian dalam industri pembinaan. Penggunaan sistem ini adalah air hujan yang mengalir mengikut longkang bumbung seterusnya ke pipe saliran akan ditapis agar ia tidak membawa serpihan atau benda asing, lalu disimpan ke dalam tangki. Apabila air hujan mengalir ke pipe saliran longkang lalu disimpan ke dalam tangki, pam air akan aktif secara automatik untuk mengepam air untuk disimpan ke dalam tangki rumah maupun bangunan. Baiklah, seterusnya adalah sistem guna semula air kelabu. Sistem ini adalah rawatan air sisa daripada bilik mandian dan sinki untuk digunakan semula ke dalam rumah atau bangunan, iaitu untuk kegunaan penyiraman tandas. Air kelabu ini adalah tidak dibenarkan untuk minum sama sekali kerana dikhuatiri akan menjejaskan kesihatan. Penggunaan sistem ini iaitu air sisa akan dikumpulkan dan dimasukkan dalam unit pengumpulan dengan melalui pam. Unit pengumpulan ini berfungsi untuk membuang bahan-bahan atau sisa-sisa yang menggunakan tindakan biologi, kimia dan fizikal. Selepas itu, air sisa akan dipam ke sistem rawatan air untuk ditapis secara ultrafiltration yang menghalang zarah, bakteria dan sebagainya untuk melepasi ke proses berikutnya. Selepas air ditapis, air yang telah terawat tersebut akan disimpan ke dalam tangki dan akan dipam keluar untuk kegunaan semula, iaitu penyiraman tandas. Namun, risiko yang ada pada air kelabu ini adalah tidak boleh disimpan terlalu lama kerana dikhuatiri akan tercemar. Baiklah, yang seterusnya adalah strategi pemasangan sistem automasi bangunan. Teknologi ini adalah merupakan sebuah alat kawalan yang dipasangkan secara automatik yang berfungsi mengawal pencahayaan sistem-sistem yang ada di dalam bangunan seperti HVAC, alat pengesan, CCTV, akses keselamatan dan tempat letak kenderaan serta lain-lain. Penggunaan sistem automasi bangunan ini adalah secara rangkaian yang terpisah yang mempunyai dua peranan iaitu mengawal dan memantau setiap aspek fasiliti dan sumber yang ada di dalam sebuah bangunan. Keupayaan penggunaan teknologi ini adalah untuk menjimatkan sumber yang ada digunakan di dalam sesebuah bangunan. Matlamat berdasarkan kelestarian pembangunan adalah memastikan penggunaan sumber yang cekap dan mengelakkan berlakunya pembaziran ke atas sumber-sumber yang ada pada bangunan itu sendiri. Assalamualaikum, nama saya Hafizam. Saya ingin menerangkan tentang strategi penggunaan teknologi mesra alam dalam industri pembinaan. Strategi yang ketiga adalah strategi penggunaan bahan binaan industri, iaitu penggunaan bahan binaan lestari. Salah satu strategi utama untuk penggunaan teknologi mesra hijau dalam industri pembinaan ialah penggunaan bahan binaan yang mampan. Bahan ini termasuklah kalori kita semula, buluh dan kayu tebus guna. Dengan menggunakan bahan mampan yang boleh membantu mengurangkan kesan karbon keseluruhan projek dan menggalakkan proses pembinaan yang lebih mesra alam. Bahan binaan lestari ini adalah bahan binaan yang dibuat daripada produk dan sumber kita semula yang dapat diisi semula dalam jangka masa yang singkat. Strategi yang keempat pula adalah strategi penggunaan bumbung hijau dan dinding hijau. Penggunaan bumbung hijau dan dinding hijau ini boleh digunakan untuk mempromosikan pembinaan mesra alam dalam sektor industri pembinaan. Sistem ini bentuk untuk menyediakan penebat semula jadi, mengurangkan kesan pulau haba dan meningkatkan kualiti udara. Selain itu, ia juga boleh digunakan untuk mewujudkan ruang hijau tambahan dalam kawasan bandar yang membantu mempromosikan biodiversiti dan meningkatkan kesejahteraan keseluruhan kepada pengguna di dalamnya. Bumbung hijau ini terdiri daripada keseluruhan tiupan buatan yang menjadikan sejenis ruangan mempunyai ruangan hijau yang semula jadi di tempat seperti siling. Lapisan berlainan ditambahkan untuk membuatkan pembukaan tumbuhan dengan pengairan saliran, penghalang akar serta pengasingan. Hal ini kerana tumbuhan akan ditambah untuk membuat ruangan dan yang lebih bervariasi akan dapat dicapai. Ya, saya Muhammad Kamal Ilham bin Ahmad Ruslan, nombor metrik FP190163 akan menerangkan tentang strategi lain penggunaan teknologi mesra alam dalam industri pembinaan. Strategi yang kelima adalah penggunaan reka bentuk cekap tenaga. Dengan penggunaan strategi ini, ia boleh dicapai dengan menggunakan pencahayaan semula jadi, peralatan cekap tenaga dan sistem HVAC yang cekap tenaga.
Dengan menggunakan prinsip reka bentuk cekap tenaga, bangunan boleh mengurangkan penggunaan tenaga mereka secara drastik dan menyumbang kepada pemuliharaan sumber. Strategi ini boleh dicapai dengan menggunakan kaedah. Kaedah yang pertama adalah pencahayaan semula jadi. Penggunaan sumber semula jadi seperti skylight dan tingkap untuk mengurangkan permintaan untuk pencahayaan buatan dan penggunaan tenaga yang lebih rendah. Penggunaan cahaya semula jadi boleh memberikan pelbagai faedah termasuk keselesaan visual dan produktiviti yang dipertingkatkan. Selain itu, ia juga mengurangkan penggunaan tenaga dan perbelanjaan yang berkaitan termasuk kualiti udara dalaman yang dipertingkatkan dan pelepasan gas rumah hijau yang lebih rendah. Kaedah kedua adalah sistem HVAC penjibatan tenaga. Penggunaan sistem HVAC penjibatan tenaga berkaitan dengan sistem pemanasan dan penyaman udara yang cekap tenaga seperti penghawa dingin, kecekapan tinggi boleh membantu mengurangkan penggunaan tenaga dan jejak karbon dalam bangunan. Ia juga dapat mengurangkan penggunaan tenaga bangunan dalam secara mendadak dan mengurangkan jejak karbon dalam membantu mengurangkan kesan perubahan iklim. Kaedah seterusnya adalah sistem tenaga yang boleh diperbaharui. Sistem tenaga boleh diperbaharui adalah penting untuk amalan bangunan mapan dan mengurangkan kesan alam sekitar bangunan. Menggabungkan sumber tenaga boleh diperbaharui seperti panel solar, turbin angin dan sistem geotermal boleh membantu dalam mengurangkan pergantungan bangunan pada bahan api fosil dan jejak karbon. Antara contoh lain yang boleh dipakai dalam sistem tenaga yang boleh diperbaharui adalah tenaga solar, biomas, kuasa mikro, biogas dan hybrid solar. Dan kaedah yang terakhir adalah penggunaan tingkap dan kaca cekap tenaga. Tingkap dan kaca memainkan peranan penting dalam kecekapan tenaga bangunan dan penggunaan teknologi mesra alam. Dengan menggunakan tingkap dan kaca yang cekap tenaga, seperti salutan E rendah adalah penting untuk meningkatkan prestasi tenaga bangunan dan mengurangkan kesan alam sekitar. Dengan menghadkan kehilangan dan penambahan haba, penyelesaian ini boleh menghasilkan penjimatan tenaga yang besar dan meningkatkan kualiti udara dalaman dan keselesaan penghuni. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya, teknologi hijau merupakan aspek penting dalam industri pembinaan kerana ia dapat membantu mengurangkan kesan alam sekitar pembinaan di samping meningkatkan kecekapan tenaga dan mengurangkan kos penggunaan bahan dan teknik binaan yang cekap tenaga. Kaedah pembinaan mampan dan alat digital semuanya boleh membantu meningkatkan kemampanan dan kecekapan proses pembinaan dengan menerapkan elemen yang dapat membantu menyelamatkan persekitaran daripada tercemar oleh aktiviti pembinaan yang tidak terurus selama ini.